Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya Panduan Akidah dan Ibadah Ketika Sakit. Dalam beberapa video sebelum ni saya telah menerangkan tentang hukum menggunakan rawatan jin. Membetulkan juga salah faham tentang pandangan Ibnu Taimiyah berkaitan dengan jin ya. Dan kemudian saya mendapat dua soalan yang bagus daripada para penonton. Satu ialah apakah hukum berkawan, sekadar berkawan saja dengan jin Muslim. Kedua, apakah hukum minta tolong kepada jin Muslim. Sebab sebelum ni bila saya bincang tentang hukum meminta tolong rawatan apa, itu jin secara umum. Bagaimana pula dengan jin Muslim? Okay? Jadi dua soalan ini. Dan sebelum jawab, apa kata kita lihat persekitaran. Saya sekarang di Taman Rekreasi. Taman Rekreasi Setia Alam Central Park. Belanja pemandangan sedikit. Okey. Dan bawa dekat sedikit. Ada peminat kata saya nampak jauh sangat. Terharu saya. Ada yang suka nak tengok muka saya ya. Tapi tak apa. Dalam banyak video lain ada muka saya. Menggunakan drone ni kita nak belanja. Nak tengok view yang lebih luas. Dekat sikit lagi. Dekat sikit lagi. Okey. Jadi bagi menjawab persoalan ini, saya ingin membawa contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda seorang yang berdakwah bukan sahaja kepada manusia tetapi juga kepada masyarakat jin. Bahkan boleh dikatakan baginda ini, kalau bahasa kita, kamcing dengan jin. Apabila baginda membaca Al-Quran, masyarakat jin datang mendengar bacaan baginda. Masyarakat jin ni begitu tertarik dengan bacaan Al-Quran, dengan pengajaran-pengajaran dalam Al-Quran, dan mereka kembali kepada masyarakat mereka dan menceritakan tentang Al-Quran yang mereka dengar daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya diterangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika tu hilang. Para sahabat cari-cari tak jumpa. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mari balik. Mana pergi? Okay. Baginda menerangkan bahawa baginda pergi berdakwah kepada sekumpulan jin. Ya. Hadis tu sahih Muslim. Ada dalam buku saya, Sunnah Nabi dalam Menangani Gangguan Makhluk Gaib. Ada saya bagi di bahagian description. Boleh muat turun secara percuma saja edisi PDF. Jadi, dalil yang Nabi SAW membacakan Al-Quran, masyarakat jin ataupun sekelompok masyarakat jin datang mendengar ada dalam surah jin. Surah jin itu sendiri surah nombor 72 ayat 1 dan 2. Juga surah Al-Ahqaf surah nombor 46 ayat 29, 30, 31. Sila merujuk sana ya. Jadi ringkasnya, meskipun Nabi SAW lazim berdakwah kepada jin, tetapi baginda tidak menjadikan jin itu sebagai kawan. Tidak menjadikan kawan. Baginda berdakwah, kemudian habis. Mereka datang dengar bacaan Quran, kemudian habis. Baginda tidak bersahabat dengan mereka. Baginda tidak bersahabat sebagaimana umat Islam yang lainnya daripada kalangan manusia. Apatah lagi sahabat karib, sebagaimana sahabat karibnya baginda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Bahkan apabila kita berkata sahabat Nabi, ia merujuk pada manusia ya, manusia yang hidup pada zaman Nabi SAW, melihat baginda, mendengar suara baginda dan beriman kepada baginda. Jadi berdasarkan sunnah Nabi ini sendiri SAW tidak digalakkan berkawan dengan jin. Kenapa tak digalakkan ya? Sebab bila kita kawan dengan jin, ialah mula-mula kawan-kawan biasa saja. Tetapi kemudian terlintas pula nak minta jin tu buat sesuatu perkara. Sebab jin ni kemampuannya lagi hebat daripada manusia. Okey, terlintas pula dan di situ akan berlakulah perkara-perkara yang menyalahi syarak. Seperti, jin, kau pergi intai je anak dara rumah sebelah sana tu, aku minat kat dia lah. Mula-mula kawan biasa je. Kemudian, mulalah buat kerja-kerja sedemikian tu ya. Jadi, tidak digalakkan berkawan dengan jin. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana pula meminta tolong daripada jin Muslim?
Okey, yang Rasulullah SAW berdakwah ni, mereka pun dengar bacaan Quran semua, itu adalah jin Muslim. Baginda tidak bersahabat dengan mereka dan baginda juga tidak minta pertolongan mereka. Baginda juga tidak minta pertolongan mereka, ya. Bahkan ya Rasulullah SAW dalam usaha dalam sirah baginda menghadapi beberapa suasana yang sangat tertekan. Yang ketip jari saja boleh panggil pertolongan jin. Sebagai contoh, peperangan-peperangan yang baginda hadapi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Boleh saja baginda meminta pertolongan jin, ketip jari saja jin akan datang tolong, tetapi baginda tidak melakukannya. Sebaliknya baginda berdoa kepada Allah SWT dan berusaha sesama sahabat untuk dalam peperangan itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya apabila isteri baginda sendiri, Aisyah radhiyallahu anha, difitnah dengan fitnah yang besar. Boleh saja baginda menghubungi jin ifrit kepada Aisyah dan tanya apa cerita sebenar. Sebab setiap kita ni ada, bukan jin ifrit, jin korin. Jin korin, bukan ifrit, jin korin. Setiap kita ada korin. Dan korin tu ikut ya kita di mana jua. Sampai-sampai kalau boleh berhubung dengan jin korin tu, kita boleh bertanya latar belakang seseorang, apa yang dia buat. Sebab tu kalau kita jumpa dengan ustaz, okay? Kita baru jumpa je, dia boleh cerita lah, oh kamu tadi sebelum datang singgah warung tu ya. Okay, kamu ni datang nak tanya tentang dompet yang hilang ya. Belum cerita lagi dah tahu. Macam mana ni? Maknanya ustaz itu jin korinnya berhubung dengan jin korin kita dan bertanya, ini mari apa cerita? Kan kita awal-awal lagi dah, wow, ustaz ni hebat lah. Tidak, dia jin korin berhubung dengan jin korin kita, ya. Jadi Rasulullah SAW boleh saja bertanya kepada jin korin Aisyah, apa cerita sebenar? Tapi baginda tidak melakukannya. Baginda pun bersedia berdiam saja menunggu petunjuk wahyu dalam perkara itu, ya. Demikian juga kalau kita bincang tentang menggunakan jin untuk rawatan. Pada zaman Rasulullah SAW pun ada juga mereka yang sakit, mereka yang memerlukan rawatan. Yang ketika itu tak ada teknologi rawatan sebagaimana sekarang. Boleh saja baginda meminta pertolongan jin untuk merawat. Tetapi baginda tidak melakukannya. Jadi pada zaman Rasulullah sendiri SAW banyak kes-kes, bahkan kes yang begitu mendesak. Begitu mendesak untuk baginda menggunakan khidmat jin, tetapi baginda tidak melakukannya, ya. Padahal baginda ni berhubung kamcing dengan jin Muslim, tetapi baginda tidak melakukannya, ya. Bahkan tidak diketahui ada riwayat bahawa baginda menggunakan khidmat jin, baik dalam hadis yang sahih, yang hasan maupun yang dhaif. Dan perbuatan baginda itu sendiri sudah menunjukkan bahawa menggunakan khidmat jin adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video sebelum ini tentang hukum menggunakan rawatan jin, ya. Baik, moga-moga penjelasan ini dapat menjawab dua soalan tersebut. Berkawan dengan jin meskipun jin Muslim, jangan melakukannya kerana lambat laun akan berlaku sesuatu yang melanggar hukum syarak juga. Menggunakan pertolongan jin tidak juga walaupun dalam suasana terdesak, sebab Rasulullah sendiri SAW dalam dakwah baginda pernah menghadapi suasana-suasana yang sangat mendesak. Tetapi baginda tidak memanggil hubungan jin, tidak memanggil jin untuk membantu, sebaliknya baginda berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dapat menjawab dua persoalan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.